Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini Abang nak sampaikan 3 lagi cerita tapi daripada orang yang sama. Satu pengalaman yang memang Abang belum pernah ceritakan, iaitu apa yang terjadi selepas kes banjir tsunami dekat Aceh. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan kita untuk satu dunia. Jadi tanpa membuang masa lagi, Abang akan sampaikan satu pengalaman yang cukup luar biasa. Abang mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita kali ini disampaikan oleh Zakiyah, berlaku pada tahun 2004 dekat Aceh, Indonesia. Sebelum Abang mulakan cerita, Abang nak minta maaf sangat-sangat bagi kawan-kawan kita yang di Aceh kalaulah ada dalam cerita Abang ni yang tersalah cerita ataupun agak mengguris perasaan. Sebabnya cerita yang Abang nak sampaikan ini adalah pengalaman daripada Kak Zakiyah dengan suami dia sewaktu memberi bantuan kemanusiaan waktu banjir besar dekat Aceh. Dia punya tsunami hari tu kan. Okey, jom kita mulakan cerita. Kisahnya, waktu tu 2004, tiba-tiba satu dunia digemparkan dengan beberapa kejadian tsunami, termasuk negara kita. Tapi yang antara yang paling teruk, Abang rasa yang paling teruk lah, yang berlaku dekat negara Aceh, negara Indonesia tapi di Provinsi Aceh. Boleh dikatakan jadi padang jarak padang terkukur, rata daripada laut sampailah beberapa meter ke darat. Yang ada nampak berdiri teguh masjid, itu pun sebab binaan dia memang sangat kukuh. Yang lain baik hotel, baik rumah lagi, semuanya hancur macam tu aja. Itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan sebenarnya. Dan bila kita sebagai rakyat Malaysia pada waktu tu dengar kejadian yang berlaku dekat Aceh, sebagai satu rumpun, memang kita memang nak bagikan bantuan. Bantuan dari segi makanan, wang dan juga apa-apa je yang boleh bagi bantuan. Jadi banyaklah sebenarnya NGO-NGO yang buat kutipan derma kilat untuk mangsa-mangsa banjir tsunami dekat Aceh pada waktu tu. Zakiyah pada waktu tu bekerja dekat satu NGO dan dia adalah orang yang bertanggungjawab membuat kutipan derma sepanjang waktu tu untuk memberi bantuan kemanusiaan kepada orang-orang Aceh. Jadi bila bantuan dah cukup, duit dah cukup, segala macam yang diperlukan termasuk baju dan juga makanan cukup segalanya, Zakiyah dengan tim dia pun bertolak daripada Malaysia sampailah ke Aceh. Tapi dia kata bila sampai dekat situ punyalah insaf betapa besarnya kuasa Allah Ta'ala. Keadaan Aceh yang sebelumnya sangat aman damai dan cantik, habis jadi padang jarak padang terkukur, semuanya hancur. Jadi bila dekat situ banyaklah yang bantuan-bantuan yang diberikan, terutama dalam bentuk makanan dan juga baju. Sebabnya mangsa-mangsa yang terselamat kebanyakannya hancur rumahnya, dah tak ada sumber makanan dan juga sumber pakaian. Jadi bantuan-bantuan yang diberikan oleh negara-negara termasuk Malaysia pada waktu tu memang sangat-sangat berguna. Bila sampai dekat situ, apa yang Zakiyah fikir adalah nak berikan bantuan kepada kawan-kawan satu rumpun kita di Indonesia. Pada waktu tu dia belum lagi terfikir kat mana dia nak tidur malam tu. Sebabnya dia ada dekat situ lebih kurang 3-4 hari untuk bagi bantuan. Lepas dah bagi bantuan tu, lebih kurang pukul petang lah, lepas-lepas mayang asar, barulah Zakiyah macam, nak tidur mana lah? Baru dia terfikir nak tanya pihak pengurusan. Jadi lepas tanya dengan pihak pengurusan, rupanya pihak pengurusan dah aturkan yang sebaiknya. Disebabkan pada waktu tu rombongan yang dihantar oleh NGO Malaysia untuk bagi bantuan pada waktu tu, Zakiyah lah satu-satunya perempuan yang ada. Yang lain tu semua lelaki. Jadi dengan kata lain, tempat tidur untuk Zakiyah agak berbeza berbanding geng-geng dia yang lain termasuk suami dia. Dia datang pada waktu tu dengan suami dia dan beberapa orang lagi.
Jadi Zakiah ditempatkan dekat satu rumah yang kedudukannya agak jauh daripada kawasan bencana tsunami pada waktu tu. Dan rumah tu terletak dekat satu kampung. Zakiah lah satu-satunya yang ditempatkan dekat rumah tu. Yang lelaki semua ditempatkan dekat surau ataupun dekat kawasan hotel yang ada dekat-dekat dengan rumah Zakiah. Tapi jauhlah daripada tempat tsunami. Bila sampai dekat rumah tu, waktu tu dah pun maghrib. Zakiah pun bagi salam dengan dia punya pengurus. Pengurus dia pun perkenalkan, inilah orang ni yang akan tidur dekat rumah ni. Tapi tuan rumah tu adalah budak perempuan berumur 20-an pada waktu tu. Dan dia sangat senang menerima Zakiah. Cumanya dia kata, dia seronok lah sebab kita datang daripada Malaysia, datang untuk memberi bantuan. Zakiah pula tak datang dengan tangan kosong. Dia datang dengan makanan-makanan dan juga beberapa barang keperluan yang lain. Bila dia masuk dekat dalam rumah tu, Zakiah kata waktu tu dia tak rasa apa-apa yang pelik. Dia rasa okey je. Dan dia dijamu makan oleh tuan rumah. Kita panggil tuan rumah tu Ninik lah. Ninik pun jamulah makan. Ninik tinggal dekat rumah tu dengan nenek dia. Dan nenek dia memang dah sangat tua. Lebih kurang umur 80 nak ke 90. Sebab keadaan nenek dia dah bongkok 3. Dekat dalam rumah tu hanya ada 2 bilik. 1 bilik air dan juga ruang tamu. Rumahnya tak berapa nak besar, cumanya diperbuat daripada batu. Bila tengah-tengah makan tu, sempat jugalah Zakiah bertanya-tanya macam mana keadaan pada waktu tsunami banjir hari tu. Tapi si nenek beritahu keluarga dia terselamat sebab kedudukan rumah dia agak jauh daripada pantai. Dia kata dia sangat bersyukur. Lepas tu, selepas waktu makan-makan tu juga, tiba-tiba Ninik cakap benda yang agak pelik. Dia cakap macam ni, Kak Zakiah, Akak boleh tidur dekat rumah ni, berapa malam yang akak nak tidur pun akak tidurlah. Kami sedia membantu Kak Zakiah. Cuma dekat dalam rumah ni ada saya dengan nenek saya aja. Tak payahlah Kak Zakiah nak bertegur siapa dengan nenek saya. Sebabnya nenek saya tu memang dah tak dengar dan tak berapa nak nampak. Sebabnya, waktu Zakiah sampai dekat rumah tu, nenek tu tak menegur apa. Dia duduk je dekat kerusi, dekat satu sudut. Dan dia menunduk aja. Panggil lah macam mana dia tunduk aja. Ada waktunya si cucunya tadi, nenek akan suapkan dia makan. Memang dengan kata lain dah cukup uzur. Jadi yang pertama, tak payahlah akak Zakiah tegur nenek-nenek dia. Yang kedua, apa pun yang terjadi, waktu bila pun, saya harap Kak Zakiah tak pergi dekat belakang kawasan belakang rumah saya. Dan kalau boleh, jangan buka pintu belakang. Dan yang lebih tepat lagi, selepas pukul 10 malam, akak tak payahlah keluar daripada bilik. Akak tidur je lah dekat dalam bilik. Nanti saya akan temankan akak tidur. Jadi bila dengar jaminan macam tu, Zakiah rasa macam seronok lah. Ada orang nak teman tidur, ada dia sediakan tilam, disediakan bantal semua. Jadi dah siap-siap mandi, dah siap-siap bersihkan diri, makan pun dah kenyang. Jadi diorang pun masuk tidur. Pada waktu ni Zakiah tidur dengan nenek dekat dalam bilik. Dekat dalam bilik tu, bilik yang terletak belakang sikit dekat dengan dapur. Dalam bilik tu ada katil, tapi mengikut kata nenek, dia lebih selesa untuk tidur dekat lantai beralaskan tilam. Jadi bila dengar macam tu, dia suruhlah Zakiah tidur atas katil nak menghormati tetamu. Tapi Zakiah fikir takkanlah dalam menumpang dekat rumah orang, tak bayar apa-apa, kita pula buat macam tuan rumah. Jadi Zakiah kata tak apalah, dia pun nak tidur dekat atas lantai beralaskan tilam sama-sama dengan nenek. Kat sini ceritanya selamba mula. Waktu tu dia tengah tidur. Zakiah memang tengah tidur, memang nyenyak sebab siang tadi memang betul-betul penat bagi bantuan. Tiba-tiba lebih kurang pukul lebih kurang pukul 2 pagi lah macam tu. Tiba-tiba dia rasa macam nak terkencing. Tak tahulah, dia kata nak terkencing sangat. Dia pun terjagalah. Waktu dia terjaga tu, dia duduk, dia tak baring. Dan tiba-tiba, ini yang dia kata susah nak dijelaskan, tapi itulah yang dia nampak. Daripada dalam bilik dia nampak ada kaki yang tergantung bergerak mundar-mandir dekat kawasan tingkap. Tingkap orang Indonesia ada langsir, tapi langsirnya sangat nipis. Tingkap dia pula diperbuat daripada kaca berwarna.
Pada waktu tu tingkapnya kacanya warna kuning. Dekat luar rumah tu ada lampu jalan, tapi kedudukan lampu jalannya agak jauh daripada rumah. Daripada samar-samar lampu jalan tu, tiba-tiba Zakiah nampak ada dua pasang kaki yang bergerak melintasi cermin di bilik dia. Dan benda tu mundar-mandir bergerak pergi. Pada waktu tu Zakiah baring semula. Dia selimut satu badan dia. Dia tahu apa yang dia nampak tu bukanlah manusia, tapi benda sesuatu daripada alam yang tak tahu alam mana. Waktu tu dah ketakutan. Dia pun kejut lah si nenek. Nenek bangun nenek. Apa benda tu kat tingkap? Tahu tak nenek jawab apa? Sudah kak, tidur aja, dah malam. Akak hiraukan buat tak tahu. Waktu tu bila nenek cakap macam tu, waktu tu Zakiah rasa macam nak marah. Kau tak nampak ke benda tu melintas-lintas? Walaupun tak nampak badan, hanya nampak sepasang kaki, tapi itu dah cukup menakutkan. Sebabnya dia mundar-mandir tak berhenti dekat tingkap. Dan kadang-kadang ada kalanya dia terlanggar pula tingkap, bunyi kekik. Dia kata pada waktu tu dia memang dah tak boleh tidur. Dia tengok aja ke arah tingkap. Sebab dekat dalam bilik tu pula ada beberapa tingkap. Ada lebih kurang ada 4, dia kata 4 daun tingkap. Memang nampak benda tu mundar-mandir. Selalu bila pula anak subuh ni, dia kata dah ketakutan. Dia kejut Zakiah. Salah, dia kejut nenek kali kedua. Kejut ni, nenek tolonglah nenek, tengok apa benda yang dekat tingkap tu. Akak nak terkencing ni. Boleh pula ni cakap macam ni, kak simpan kencingnya dulu kak, kita kencing esok ya. Akak dah tidur kak buat tak tahu je kak. La ilaha illallah. Ni dah kenapa, dia kata. Dia dah ketakutan pada waktu tu. Nak tengok cermin, nampak lagi benda tu mundar-mandir. Nak kejut si nenek pula buat tak tahu je. Dia cuba tahan. Tiba-tiba benda yang bentuknya macam kaki yang mundar-mandir tadi pergi ke arah pintu. Dan tiba-tiba juga pintu tu bunyi macam terbuka. Waktu tu Zakiah dah ready dah. Apa pun terjadi, matilah dia, terkencing lah dia kata. Dan dia nampak daripada pintu di bilik dia, kaki tu dah masuk ke dalam rumah dan melintas depan pintu bilik dia. Dia tak nampak badan, dia hanya nampak kaki dan separuh badan ke bawah, maksud daripada perut ke bawah. Nampak macam kaki orang tua yang tergantung. Wah, dia kata pada waktu tu bila kaki tu melintas dekat pintu bilik dia, kencing terus. Dia dah tak boleh tahan, dia kata. Dia ketakutan yang teramat sangat. Waktu tu dia cuba untuk kontrol. Tapi yang lebih menakutkan lagi, kaki tu tiba-tiba berhenti dekat depan pintu bilik dia. Dah tak boleh jadi dah, macam mana ni. Dia kajut nenek semula. Nenek bangun nenek, benda tu ada dekat kaki. Akak dah terkencing dekat katil ni. Boleh pula nenek paling dekat Kak Zakiah. Tak apa kak, kencing tu biarkan, besok pagi kita basuh. Akak tidur je lah ya kak Ya Allah, dia kata budak ni memang dah kena sawan ke apa. Memang dia tak nampak ke benda tu mundar-mandir. Lepas tu dah ada dalam rumah pula. Sepanjang malam tu, selepas beberapa minit, kaki tu ada dekat depan pintu. Dan kaki tu bergerak semula keluar daripada rumah. Dan dengar macam bunyi pintu tertutup. Waktu tu Zakiah tengok kaki tu kembali semula mundar-mandir dekat kawasan tingkap. Dia tak tahu nak buat macam mana. Nak baca surah, dia kata dia tak berapa nak ingat. Dalam keadaan ketakutan, tiba-tiba entah dia kata berapa lama dia dah tunggu. Dia kata dia cukup takut. Masa yang berlalu sangatlah lambat. Dia terpaksa berjaga sepanjang malam dan memerhatikan ke arah tingkap. Pada asalnya abang nak juga tanya kenapa tak kejamnya mata. Tapi kalau kita dalam keadaan takut dan memang kita tahu benda tu mundar-mandir dekat tingkap dengan dalam rumah kita, mana boleh kita nak tidur sesuka hati. Waktu tu dia kata satu je dia harapan dia, cepatlah azan maghrib, cepatlah azan subuh. Kalau azan subuh segera tu boleh dibuat segera, memang dibuat segeralah juga. Dan tiba-tiba doa dia dikabulkan Allah. Rupanya sepanjang malam dia berjaga dan kaki tu mundar-mandir dalam rumah, luar rumah. Dan benda tu hilang sekali bila azan subuh berkumandang.
Besok paginya cepat-cepat si Zakiah jumpa suami dia dan juga tim dia. Jadi dia tanyalah macam mana keadaan tidur suami dengan kawan-kawan lelaki. Dia orang kata semua tidur aman damai, seronok, sejuk pula kawasan ni. Dia kata sedap tidur sini. Tapi bila dia orang tengok muka Zakiah macam sembab lah, tebal muka dia tu macam sembab, macam tak cukup tidur, mata pun dah bengkak. Jadi si suami ni tanyalah, awak lah kenapa macam panda tiba-tiba tak tidur ke malam tadi? Tak sempat apa-apa. Zakiah terus cerita apa yang berlaku daripada mula sampai habis. Pada waktu tu bukan suami dia yang dengar, tapi tim dia orang semua yang dengar. Di antara yang dengar tu ada seorang budak muda namanya Ikwan. Ikwan boleh gelak-gelak pada Kak Zakiah. Dia kata, Kak ni penakut sangat. Banyak sangat tengok cerita Sundel Bolong. Itulah pasalnya. Nampaklah halusinasi. Sebenarnya tu semua kain, Kak. Bukan kaki, kain. Akak je nampak macam kaki. Bila dah takut macam-macam lah yang akak nampak. Bayangkan, dia kata. Wah, waktu tu Zakiah rasa macam nak siat-siat mulut si Ikwan. Entah macam mana perasaan marah tu meluap-luap sampai dia cakap, kalau kau rasa kau berani sangat, malam ni kau tidur rumah tu. Lepas tu, jangan risau, kau tidur, aku tidur sekali rumah tu, abang pun tidur sekali. Maksudnya dia kata dia ajak Zakiah ajak suami dan Zakiah ajak Ikwan tidur rumah yang sama. Jadi bila petang tu dan nak balik ke tempat tidur masing-masing, diorang pun Zakiah, suami dan juga Ikwan pergilah ke rumah tempat Zakiah tidur malam tadi. Jumpalah dengan Ninik. Bila cakap hasrat dia untuk bawa ahli keluarga lain tidur dengan Ninik, diorang pun bersetuju. Ninik pun bersetuju. Ninik kata seronok sangat. Dia kata dia buat ramai-ramai sebab dah lama rumah ni tak ada ramai-ramai orang. Jadi macam mana dengan kes tilam tu? Kes tilam tu sebelum pergi ke berjumpa meeting, keesokan harinya Zakiah sempatlah basuh tilam tu. Tak adalah nak suruh Ninik yang basuh pula tilam tu kan. Jadi bila dah sampai kat rumah untuk hari yang kedua tu, Ninik diperkenalkan dengan suami Zakiah dan juga Ikwan. Ikwan dengan Ninik tu lebih kurang sebaya-sebaya, lebih kurang lah. Jadi Ninik pun masaklah, jamulah dia orang bertiga ni dengan sangat seadanya. Bila dah habis-habis makan, mula nak masuk tidur. Sebelum tidur, sama macam Zakiah, Ninik pesan dua benda. Yang pertama, tak payah tegur nenek dia. Yang kedua, tak payah keluar daripada bilik walaupun apa yang terjadi, dan jangan buka pintu selepas pukul 10 malam, terutama pintu belakang, dan jangan pergi dekat belakang rumah diorang. Okey, faham? Jadi malam tu diorang pun siap-siap dah nak tidur. Pada awalnya Ikwan nak tidur dekat ruang tamu sebelah nenek, tapi Ninik tegah. Ninik kata jangan. Ada dua bilik, takkan nak tidur satu bilik dengan Ninik. Jadi diorang mula-mula bercadang. Zakiah tidur dengan Nenek dekat bilik depan. Jadi Ikwan tidur dengan suami Zakiah dekat bilik belakang. Tapi Zakiah kata dia tak nak tidur dengan Nenek. Malam ni biarlah dia tidur dengan suami dia dan juga Ikwan. Cumanya dia dengan suami dia akan tidur dekat atas katil, Ikwan akan tidur dekat bawah. Jangan risau, dia kata dia akan tidur sambil pakai tudung untuk menjaga aurat, dia kata. Jadi bila dengar saranan macam tu, Nenek kata okeylah, tak ada masalah, asalkan masing-masing selesa. Jadi diorang pun tidur. Malam tu sebelum tidur, Zakiah cakap, engkau tak payah tidur, kau tunggu benda tu datang, baru padan muka kau. Kata Ikwan, takkanlah saya nak tunggu, Kak. Dia kata, saya pun ngantuk juga. Jadi lebih kurang pukul 10, 10.30 macam tu, diorang semua dah tertidur. Entah macam mana, tiba-tiba dengar suara Ikwan, Kak, bang, bangun, Kak, abang bangun. Bila dengar macam tu, Zakiah pun buka lah mata. Waktu Zakiah buka mata, benda pertama yang dia tengok adalah ke arah tingkap. Memang betul, dekat tingkap tu ada dua pasang kaki macam malam sebelumnya. Kali ni tak mundar-mandir, dia duduk je dekat tingkap macam tu. Waktu tu si Ikwan dah menggigil-gigil dekat bawah katil. Suami Zakiah pun nampak kaki tu. Mula-mula diorang ingatkan kaki tu adalah kaki orang prank ke ataupun kain. Tapi bila tengok kaki tu bersilang-silang, seolah-olah macam benda tu sengaja datang untuk menguji diorang. Pada waktu tu yang si Ikwan dah menangis dekat bawah katil tu, dekat bawah tilam bawah.
Waktu tu Zakiah dah peluk suami dia. Dia pun dalam keadaan ketakutan. Suami dia yang relax. Sebab suami dia memang selalu pergi ke tempat-tempat misteri, bantuan keamanan segala macam kan. Jadi suami dia relax, suami dia boleh tenang. Suami dia kata, itu memang makhluk alam lain. Cuma kita baca apa-apa yang patut untuk hilangkan benda tu. Pada waktu tu dekat bawah, si Ikuan dah tak boleh baca dia. Dia dah ketakutan. Dah macam nak kena sawan, kata Zakiah. Waktu tu bila dah tengok Ikuan dah teruk sangat sebab nampak kaki tu dah mula mundar-mandir kat tingkap. Tiba-tiba macam malam sebelumnya, kaki tu masuk, bunyi pintu terbuka dan kaki tu masuk berdiri dekat depan pintu dalam rumah. Pada waktu tu Ikuan dah tak boleh nak kontrol lagi. Dia meloncat dekat atas katil. Dia peluk si laki Kak Zakiah ni pula. Dah Kak Zakiah, dah kenapa kau peluk laki aku? Pada waktu tu Kak Zakiah cakap keadaan Ikuan betul-betul menakutkan. Muka je pucat lesi. Tapi dia kata dia pada waktu tu dah tak ada hati nak gelak bila dia tengok kaki tu masih lagi ada tergantung dekat depan pintu bilik. Diam aja dekat situ. Ikuan dah menggigil-gigil. Dia punya gigil tu sampaikan katil tu boleh macam bergoyang-goyang lah. Dia punya ketakutan yang teramat sangat. Pada waktu tu suami dia cakap macam ni, jangan takut sangat, kita selawat Nabi banyak-banyak. Jadi dia orang bertiga ni selawat sama. Ikuan dah tak boleh selawat dah, macam tu dah. Dah jadi macam ikan koi punya mulut. Dah tak boleh nak selawat, dah tak ingat, dah tak boleh jelas. Jadi yang selawat pada waktu tu hanyalah suami Zakiah dan suami dia je. Selawat banyak-banyak. Dan pada malam tu dia orang bertiga tak tidur sampai azan subuh. Bila dah dekat azan subuh, barulah benda tu keluar daripada rumah dan pintu rumah tertutup dan benda tu mundar-mandir sekali lagi dekat kawasan tingkap. Pada waktu tu diorang cukup ketakutan. Bila azan subuh je berkumandang, hilang benda tu. Esok paginya, ketiga-tiga jadi macam huru-hara. Dan diorang bercadang malam seterusnya, malam terakhir, diorang tak nak tidur dekat rumah tu. Diorang akan cari mana-mana hotel atau homestay lain lah yang diorang boleh duduk bertiga ke tempat lain. Diorang insaf. Waktu tu Ikuan kata pun dia tak berani cakap besar. Dia tak pernah tengok macam ni. Selalunya dia kata dekat Malaysia yang makhluknya kan terbang kan, gitu-gitu kan. Tapi kali ini betul-betul cukup menakutkan sebab yang dia nampak bukan keseluruhan badan tapi hanya kaki. Walaupun kaki tetap juga memberi kesan yang sangat menakutkan. Bila besok paginya diorang rasa tak puas hati. Kenapa 2 malam berturut-turut diorang diganggu, terutama dengan Zakiah. Jadi Zakiah minta izin dengan nenek untuk cek dekat rumah tu. Punyalah Zakiah, suami dia dengan Ikuan terkejut bila diorang buka pintu dapur. Rupanya kawasan dapur tepi-tepi rumah tu adalah kawasan kubur. Dinding tingkap tempat diorang tidur malam tu, sebelah tingkap tu dah batu nensan. Dengan kata lain, diorang semua tanam ahli keluarga dan jiran-jiran kat sebelah-sebelah rumah je. Waktu tu barulah dia faham kenapa pada malam 2 malam tu diorang diganggu, sebab rumah tu sendiri dekat dengan kawasan kubur. Bukanlah nak cakap apa, tapi memang banyak kali abang tengok dekat dalam YouTube rumah-rumah yang berdekatan dengan kawasan kubur dekat Indonesia. Jadi kalau ada siapa-siapa kawan-kawan yang dekat Indonesia, bolehlah terangkan cerita selanjutnya pada abang kan. Pada tahun 2014, 10 tahun selepas kes kejadian tsunami Aceh dan bantuan dan pengalaman ngeri Zakiah dengan suami dia dengan kawan dia bernama Ikuan alami, diorang kembali semula ke Aceh selepas 10 tahun. Tapi selepas 10 tahun dia orang tengok keadaan Aceh memang sangat bersih, sangat cantik. Cumanya ada beberapa tempat yang pelik lah dia kata, iaitu ingat tak kalau boleh type dekat Aceh, ada kapal yang ternaik ke darat dan kapal tu tidak dialihkan, dijadikan monumen sebagai tanda peringatan dan juga kenangan. Jadi pada 10 tahun, pada 2014 tu, Zakiah dengan suami dan rombongan dia tidur dekat satu hotel dan kedudukan hotel tu memang agak jauh daripada lokasi bencana pada waktu 2004 hari tu. Dia tidur dekat hotel tu tak ada masalah, okey je. Cuma Zakiah kata dia tidur dekat situ 3 malam. Setiap kali dia nak tidur, dia rasa macam ada orang perhatikan dia. Kadang-kadang dia kata dia berjalan dekat kawasan lobi, dia rasa
ada bau macam bau hamis, bau yang susah nak dijelaskan, antara busuk dengan tak berapa nak busuk. Tapi dia tahu bau tu datang daripada hotel tu. Jadi dia kata setiap kali nak pergi ke mana-mana, dia akan minta suami ditemankan ataupun dia akan minta ahli tim dia yang temankan. Cumanya bila nak tidur, dia susah sangat nak tidur. Sebab dia kata macam waktu dia tidur tu, dia rasa macam sekeliling dia macam diperhatikan oleh seseorang. Dia beritahu dengan suami dia, tapi suami dia kata apa? Suami dia pun juga mengalami benda yang sama. Ada yang tak kena dengan hotel ni, tapi tak apalah, nak buat macam mana. Hotel tu pun cantik, cadarnya pun cantik, tilamnya empuk, jadi tak ada apa-apa kekurangan. Diorang tidur dekat situ selama 3 hari, 4 hari, 3 malam. Bila dah hari-hari terakhir tu, Zakiah tanyalah dengan pihak pengurusan hotel, ada tak apa-apa yang berlaku dekat hotel ni? Tapi pihak hotel bagi tahu tak ada apa-apa pun, hotel ni okey je selama ni. Tapi macam tak sedap hati jugalah, macam ada sesuatu yang disembunyikan. Dalam perjalanan balik tu, Zakiah tanya dengan orang yang sekitar, orang yang ada dekat sekitar, tanya tentang hotel tu. Dan bila dia beritahu hakikat tentang hotel tu, Zakiah rasa macam kecut perut, rosah. Dia kata dah tak percaya lagi lah nak pergi ke Aceh, nak tidur kat tempat sembarangan. Rupanya hotel tempat Zakiah duduk dengan suami dan rombongan dia adalah bilik mayat sewaktu tsunami Aceh. Semua mayat-mayat diletakkan dekat hotel tu. Yang paling banyak dekat kawasan lobi. Jadi dekat atas katil-katil dekat dalam hotel tu pun diletakkan mayat. Tak tahulah pihak pengurusan hotel sempat tukar tilam baru ke tidak. Tapi kalau bayangkan tilam tu tempat letak mayat, sementara nak tunggu family ambil buat pengecaman, mayat tu dibiarkan dekat atas tilam tu. Kalau ditukar dengan tilam lain, okeylah. Tapi kalau tak ditukar, dengan kata lain, rombongan Zakiah dengan suami dia dan rombongan dia dah memang tidur dekat kawasan bekas-bekas mayat. Abang rasa macam tak berapa nak selesa kalau tertidur kat tempat tu. Tapi cukuplah dia kata itulah kali terakhir dia datang dekat Aceh, dan dia masih lagi berhubung dengan kawan-kawan dekat Aceh. Tapi dia kata hubungan tu hanya untuk bertanya khabar. Nak datang ke Aceh, dia dah rasa ragu-ragu. Bukannya dia takut ataupun dia kata orang Aceh tak baik. Tak, orang Aceh baik. Tapi disebabkan peristiwa 2004 tu yang menyebabkan dia masih lagi trauma lah. Boleh kata trauma dengan apa yang terjadi. Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita abang pada kali ini, pengalaman daripada Kak Zakiah tentang dia dan suami dia mengulurkan bantuan kecemasan dekat tsunami Aceh pada 2004. Jadi, sebelum abang tamatkan cerita, macam biasa abang nak buat beberapa ucapan selamat hari jadi. Ucapan hari jadi yang pertama datangnya daripada bonda dan ayahanda kepada seseorang. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat anak kesayangannya, iaitu Mahsuri Farisha, yang mana hari jadinya jatuh pada 13 hari bulan 8 hari itu, dengan ucapan selamat hari jadi buat anak dia. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan diberikan masa depan yang sangat cemerlang. Bunda daripada ayah, doa daripada bunda dan ayahanda insya-Allah akan dikabulkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan daripada abang ucapkan selamat hari jadi juga buat Mahsuri Farisha. Pada 13 hari bulan 8 hari tu jatuhnya hari jadi buat salah seorang ahli keluarga JSPL, iaitu Badrul. Nama nickname-nya adalah Badrul. Jadi daripada abang ucapkan selamat hari jadi buat Badrul. Semoga diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur dan diberikan rezeki yang melimpah ruah. Semoga hari jadi ini memberi keberkatan buat Badrul. Ucapan hari jadi seterusnya datang daripada Makcik Zaini Jamaluddin, salah seorang ahli keluarga JSPL. Dia kata dia nak sampaikan ucapan selamat hari jadi ini kepada beberapa orang yang penting dalam hidupnya. Ucapan hari jadi yang pertama ditujukan buat kakak ngah dia, iaitu Cikgu Norzila, yang mana hari jadinya jatuh pada 4 hari bulan 8 yang hari itu, dengan ucapan selamat hari jadi Kak Ngah, semoga sentiasa dirahmati Allah.
Ucapan hari jadi yang kedua pula dia sampaikan buat kawan baik dia iaitu Puan Jumaah, yang mana hari jadinya jatuh pada 18 hari bulan 8 hari itu, dengan ucapan selamat hari jadi buat sahabatku, semoga Allah sentiasa merahmatimu. Ucapan hari jadi yang ketiga disampaikan buat kembarnya iaitu Dr. Zainah, yang mana hari jadinya jatuh pada 28 hari bulan 8 akan datang, dengan ucapan selamat hari jadi buat kembarku, semoga Allah sentiasa merahmati dan semoga sentiasa diberikan rezeki yang melimpah ruah. Dan ucapan hari jadi yang terakhir disampaikan buat cikgu kesayangannya iaitu Cikgu Maria. Hari jadinya jatuh pada 30 hari bulan 8 akan datang, sehari sebelum merdeka, dengan ucapan semoga Allah sentiasa merahmati cikgu. Ucapan hari jadi yang seterusnya datang daripada seorang suami yang bernama Muhammad Firdaus untuk isterinya yang bernama Siti Hafidah Hanim, yang mana hari jadinya jatuh pada 11 hari bulan 8 yang hari itu, dengan ucapan selamat hari jadi buat isterinya, semoga sentiasa dirahmati Allah dan diberikan rezeki yang melimpah ruah dan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih menjadi seorang isteri yang sangat hebat. Pada 10 hari bulan 8 hari itu jatuhnya hari jadi buat Rika Raina Ramli. Jadi daripada abang ucapkan selamat hari jadi buat Rika, semoga sentiasa dirahmati dan diberikan rezeki yang melimpah ruah. Dan ucapan hari jadi yang terakhir disampaikan daripada seorang suami yang bernama Amir Ali buat isterinya Nur Idayu, yang mana isterinya menyambut hari jadi yang ke-28, tapi dia tak beritahu dekat abang tarikh hari jadi bini dia, dengan ucapan terima kasih menjadi seorang isteri yang sangat hebat, seorang isteri yang sangat menyenangkan. Jadi daripada abang ucapkan selamat hari jadi buat Nuri Dayu dan semoga kalian berdua sentiasa dirahmati Allah. Terima kasih dengarkan cerita kali ini. Jadi sebelum tamat, macam biasa, abang masih lagi buat promosi sambal lara, beli 3 dapat RM33, perapan sate beli 3 dapat RM80, dan juga coklat moist daripada JSPL. Jadi boleh, kalau nak buat pembelian, boleh tekan link yang abang sediakan di bawah setiap video. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.